Rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah khairil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya kasihi sahabat saya, pengacara majlis yang berusaha, pengurus besar stesen Janakuasa Glugor, merangkap pegawai perhubungan Persatuan Kebajikan Pekerja Islam TNB, Tuan Haji Jamal bin Yusof hadir. Lama tak jumpa. Terima kasih. Tuan Haji Syahidan yang di-Pertua Persatuan Kebajikan Islam TNB, tuan-tuan, sidang hadirin yang dikasihi dan dirahmati Allah. Alhamdulillah, saya sebenarnya Pulau Pinang jarang ceramah dalam ni. Bukan tak dijemput, saja tak mau mai. Tapi saya dijemput oleh Tuan Haji Anwar untuk datang, jadi saya lama dah tak main tuan-tuan Pulau Pinang ni. Dan terima kasih banyak-banyak kerana TNB sudi hadir, sudi jemput saya main. Tuan-tuan yang dikasihi rahmati Allah, malam ni nak cerita pasal korban. Korban ni ambil daripada bahasa Arab. Korban, qaraba. Apa maksud qaraba dalam bahasa Arab? Maksud dia dekat. Kita buat korban ni untuk kita dekatkan dengan sesuatu. Contohnya kita buat korban nak dekat diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Ambil daripada ayat Quran, fasalli li rabbika wanhar, dan dirikanlah sembahyang, kemudian anhar yakni berkorban. Hidup kita ni kena korban tuan-tuan. Malam ni kalau saya tak korban, saya tak mai malam ni. Kan duk fikir nak mai tak mai, nak mai tak mai. Mai jugalah. Kalau depa habaq lepas maghrib, saya tak mau mai. Sebab jam. Dulu ni tuan-tuan, saya pernah mengajak di Masjid Hashim Yahya. Nak mengajak lepas maghrib, pukul 5 kena mai dah. Sampai pukul 9.30. Mereka tunggu maghrib 9.30 baru sampai. Jemaah Alhamdulillah punya ramai 3 orang. Lain kali 2 bulan tak mai Pasal apa? 9.30 mereka tunggu maghrib tak mai ustaz. Tapi Alhamdulillah bila jambatan kedua tu siap, mereka pun tak panggil saya lah. Dan Alhamdulillah, saya kata kalau lepas Aisyah, saya sanggup main lah. Dan Alhamdulillah, saya korban tuan-tuan hari ni. Sepatutnya saya kena ada di kafe saya. Kerana saya dikunjungi oleh 40 orang daripada Ipoh. Semata-mata nak berjumpa dengan saya. Saya kata, hampa tunggulah sehari pukul 1 saya sampai. Mereka sanggup tunggu untuk nak jumpa saya di sekolah saya. Dan Alhamdulillah, tuan-tuan juga sanggup korban malam ni. Kalau nak ikut tuan-tuan, kita boleh duduk di rumah. Dan Alhamdulillah, semua boleh mai. Ini tanda pengorbanan. Pengorbanan ni bukan benda yang senang. Dulu kita nak menikah pun tuan-tuan, kita korban apa saja untuk dapatkan isteri kita. Kita korbankan wang ringgit kita, harta kita semata-mata nak dapat seorang isteri. Alhamdulillah dapat isteri, kita korban lagi masa kita, ruang kita, duit kita untuk dapat anak. Kemudian Alhamdulillah daripada dapat anak, kita korban lagi untuk dapat rumah, nak duduk rumah. Dan Alhamdulillah pengorbanan ni menjadi satu orang kata apa? Mangli dalam hidup kita orang utara. Saya duduk Selangor, baru ni mereka jemput TV1, ketak nak mampus. Kan? Kita ni duk cakap bahasa utara, pergi sana mereka suruh kontrol cakap bahasa apa? Bahasa tu lah lama tak jumpa kan. Aku pun berbulu dengar. Mereka suruh kontrol tu cakap. Saya pernah tuan-tuan ceramah di Johor. Kita kontrol tak kira kan. Kita lama tak jumpa kita dan setengah jam, 15 minit dah tak boleh kontrol tuan-tuan. Lepas tu dia keluar utara. Bila keluar utara, habis-habis mereka main jumpa saya. Ustaz, kami sepatah tak faham. Mereka tak faham tuan. Tak faham macam mana keluar apa cemeh kan, keluar meronot. Tuan-tuan tahu dah meronot apa? Orang utara tak tahu meronot, dia tahu kan. Keluar balok liat macam-macam ah. Depa tak faham. Habis tu ceramah, dia ada seorang tu main jumpa saya, Ustaz.
Jom pergi rumah saya, kita ada jamuan sikit. Saya pun naik kereta dia. Dia bawa kereta dia tu lebih kurang setengah jam tak sampai-sampai. Saya tanya, ada ni tuan, rumah tuan ni kat mana? Kita pun kontrol sikit lah. Dia kata rumah saya tak jauh aja, dekat sana. Kata. Setengah jam tak sampai, 45 minit tak sampai. Saya tanya, rumah tuan ni kat mana? Cik. Dia kata, dekat sana lah. 45 minit tadi. Dia kata, rumah saya kalau ustaz nak tahu, rumah saya tu dekat taman. Dekat taman tu ada jalan tar, dia kata. Dekat jalan tar tu, atas jalan tar tu ada gon. Kita tahu tak gon? Gon tu maksud dia bumper lah. Saya pun heran, mana ada orang Johor sebut gon. Saya pun tanya dia balik, ni abang nak tanya betul-betul ni. Abang ni orang mana? Dia kata, pasal apa? Pasal tadi sebut gon. Dia pun terperasan. Dia kata, saya orang Kok Diang. Belagak lama tak jumpa. Rupanya Kok Diang main, tuan-tuan. Jadi insyaAllah, kira boleh ceramah di Pulau Pinang ni cukup puas, tuan-tuan. Sebab apa? Itu bahasa kita, orang utara ni. Orang utara ni, mereka kadang-kadang kita ceramah, mereka kata kita kasar. Kan, kita kalau mampuih tu biasa, dia. Mampuih tu biasa, bangun pagi. Letih nak mampuih. Tapi tak mampuih pun. Sebab mampuih tu maksud dia tersangat-sangat. Kadang-kadang siapa menikah orang utara tahu lah, pak mentua kan, bangun pagi. Dia kata, lapak nak mampuih, nak makan apa? Lapak nak mampuih, tapi tak mampuih. Lapak nak mampuih. Lepas tu masak-masak sedap. Dia kata apa? Wuih, sedap nak mampuih. Maksud dia sedap sungguh. Lepas makan sedap, dia mengantuk. Mengantuk nak mampuih. Tapi tak mampuih pun. Lepas tu mampuih, tidur mampuih. Tidur mampuih tu. Satu lagi orang utara apa? Apa nama? Macam Tun Mahathir tu sebut kan, apa nama? Bukan dia tak tahu nama. Apa nama tu maksud dia, bila sebut apa nama, dia akan datang idea baru. Apa nama orang utara? Apa nama? Satu lagi apa? Lagu mana? Ni lagu mana ni? Kalau dah jadi lagu mana? Pernah pengetua saya, seorang perempuan. Bila dia cakap semua lagu mana? Ni lagu mana kita nak buat? Kalau dah selesai lagu mana? Kalau dah jadi lagu mana? Ada seorang cikgu tu orang Johor, dia angkat tangan. Puan ajar, kita nak nyanyi lagu apa? Dia kata. Dia kata, lagu mana tu maksud dia nak buat apa? Lebih kurang macam tu lah. Satu lagi tahu apa orang utara? Tak tahu. Orang utara dia tak tahu apa. Tak percaya tuan-tuan. Tuan-tuan pergi kat klinik buat jalan cempera sikit. Sehari nurse tu tanya, ni duk pergi balik nak buat apa? Tak tahu. Ni duk tengok-tengok apa? Tak tahu. Ni nama apa? Tak tahu apa tuan-tuan. Tu orang utara, tu bahasa dia. Sebab tu alhamdulillah saya boleh ada di kompleks tenaga nasional ni. Nak cerita pasal pengorbanan. Bukan senang tuan-tuan. Sebab tu pengorbanan kita ni kena buat dalam hidup kita sampai ke mati kita. Contohnya pada hari ni nak menuntut ilmu. Tuan-tuan korban datang. Semata-mata nak bersama dengan saya. Saya bukan ada apa pun. Tapi nak datang, nak dengar ilmu. Puntera ilmu. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Belajar ilmu ni wajib pada orang yang muslim, lelaki dan perempuan. Menunjukkan tuan-tuan korbankan masa tuan-tuan datang menuntut ilmu. Sebab tu saya nak bagi tu tuan-tuan, ilmu kita belajar ni kena ada 3. Pertama, kena belajar ilmu yang disebut awaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama kenal Allah. Ilmu tauhid kena belajar. Tuan-tuan yang ada tenaga nasional ni, kata ada tak payah belajar. Ingat kalau kita umur 40 dah, main mengaji pun tak mau, surau pun tak mau, tak tahu. Sebab tu kata Imam Ghazali, apabila umur kamu 40 tahun, dia jauh daripada rumah Allah, takut penghujung hayat dia neraka Allah. Sebab tu kalau kita 40 dah, masjid pun main dah, surau pun main dah, malam ni pun main dah. Saya nak tanya, siapa yang umur 40 ke atas, cuba angkat tangan tengok. 40. Oh ya, takkan banyak 40 ke bawah. Ataupun 80 ke atas dah. Ni kalau umur 40 tu tolonglah main masjid ni. Main dengar ceramah-ceramah ni. Sebab apa tuan-tuan? Saya umur 50, tahun 68. Kawan saya 6 orang mati dah. 6 orang mati dah. Tu yang tinggal lagi tu pun 4 orang kecil manis. 3 orang jantung. 2 orang lagi Allah, depa sebut apa? Buah pinggang. Dah dialisis dah. Menunjukkan kita dah umur 40 ke atas ni, duk jauh rumah Allah, tak mau main mengaji lagi, tak tahu nak kata tuan-tuan. Sebab tu kalau boleh ilmu yang kita kena belajar, awaluddin ma'rifatullah. Belajar kenal Allah. Kenal macam mana? Yang kata ilmu tauhid, yang asalkan Allah. Ada orang tanya, ustaz, macam mana nak kenal Allah? Kenal Allah ini tak perlulah kita kaji Allah tu macam mana. Cukuplah apa yang Allah cipta. Contohnya, lampu menyala. Tuan-tuan elektrik, kan? Elektrik ni. Mana ada elektrik?
Kita mengaji elektrik. Elektrik ialah elektron yang mengalir. Saya pun electrical juga, tuan-tuan. Kan? Elektrik ialah elektron yang mengalir. Ada orang tanya, Ustaz, elektron tu mana? Tu lampu menyala. Tu menunjukkan bahawa lampu menyala ada elektron yang mengalir. Elektrik. Okey, mana dia elektron? Kita tanya lagi. Kalau nak tahu elektron macam mana, susah. Kena potong wayar, kena pegang. Kalau pegang, mampu ya. Menunjukkan bahawa kita nak kenal Allah, cukup kita belajar ilmu yang mana Allah ciptakan manusia. Ciptakan alam ini. Ciptakan apa yang ada dalam dunia ni untuk kita tahu bahawa Allah tu ada. Itu yang pertama, ilmu tauhid. Yang kedua, ilmu ibadah. Ilmu ibadah, ilmu fiqh. Kita kena belajar ilmu fiqh, tuan-tuan. Ilmu fiqh ni apa? Untuk kita nak menyembah Allah macam mana? Sebab tu kena tahu. Kena ada ilmu fiqh. Ada orang kata tak payah belajar fiqh-fiqh ni, dia mengaji tauhid saja. Kalau mengaji tauhid saja, kata ulama, takut jadi zindik. Zindik ni sesat. Dia mengaji tauhid. Semayang tak? Ada orang mengaji tuan-tuan tinggi, semayang tak? Dia tanya dia pasal tak semayang? Dia kata, kita jadi daripada Nur Muhammad. Nur Muhammad daripada Nur Allah. Menunjukkan kita daripada Nur Allah. Maka kita Tuhan. Akhirnya tak semayang, tuan-tuan. Sebab tu kalau boleh, kita kena mengaji ilmu fiqh, ilmu ibadah. Macam mana nak ibadat? Ilmu fiqh macam mana? Sembahyang. Kena tahu. Sembahyang tu macam mana? Dan saya sebut sembahyang ini, tuan-tuan, kita kena tahu cara nak buat. Mestilah buat yang terelok. Seperti mana Allah sebut. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kita buat ilmu ibadat kita ni mesti ahsanu amala. Ahsanu tu masuk apa? Isim tafdil. Siapa mengaji bahasa Arab tahulah. Kalau hasan tu baik, kalau ahsan tersangat baik. Maksud dia kita buat ibadat ni mesti tersangat baik. Paling elok. Macam kita kabir, besar. Kalau kata isim tafdil, akbar. Sebab tu azan dia tak sebut kabir. Azan maksud dia maha besar. Kan azan kan Allahu Akbar. Tak ada azan Allahu Kabir. Tuan-tuan pernah dengar tak? Allahu Kabir. Allahu Kabir. Tak ada. Azan menunjukkan maha besar. Allahu Akbar. Allah maha besar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah maha besar. Sebab tu kalau kita mengaji, tuan-tuan, kita faham Allah maha besar. Tak ada yang besar lah. Tapi ada di kalangan kita, pekerja tenaga nasional, kan, dengar azan dekat surau, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pandai dia, tuan-tuan. Kita naikkan allowance PA system. Ni Allah tersangat besar. Tapi ada di kalangan kita duk basuh kereta. Basuh relax lah. Siapa lebih besar? Kereta lebih besar daripada Allah Akbar. Ada di kalangan kita dengar azan, Allah maha besar. Lah, tuan-tuan, boleh dia tengok TV lagi. Buat tak tahu lah, mana lebih besar? TV besar kan Allah maha besar. TV lebih besar. Ada di kalangan kita kakak-kakak, makcik, Allah maha besar. Kita pergi pasar malam ni, bawang besar sekilo. Bawang besar lebih besar daripada Allahu Akbar. Sebab tu kita kena faham, bila sebut Allahu Akbar, ahsanu, kita buat yang terbaik dalam ibadat kita. Sebab isim tafdil, sembahyang bagi elok. Sembahyang bagi elok macam mana? Saya duk tengok dalam YouTube. Sembahyang bagi elok, banyak orang lelaki kita, tuan-tuan, mengaji lama, tapi ibadat cara dia buat tak betul. Orang perempuan tak apa. Tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan pergi Mekah. Tengok orang Mekah, orang Arab sembahyang. Sembahyang mereka tak pernah, kalau kita mengaji dalam kitab Tanbihul Ghafilin, mereka akan bertakbir sekali saja. Sebab takbir yang kedua was-was. Sebab tu kalau boleh nak buat amalan bagi elok, ahsanu amala. Takbir macam mana? Sekali ya. Allahu Akbar. Tengok orang kita, orang Melayu kita. Orang Melayu lah. Sama ada Malaysia ke, Brunei ke, Indonesia ke, Singapura, sama lah. Saya tengoklah orang Melayu kita duk mengaji khasat ta'arud ta'yin kan. Saja aku sembahyang maghrib 3 rakaat mengikut imam Allah Ta'ala tu. Dia jadi pelik takbir. Kalau boleh kita buat ibadat ni biar bagi elok. Ahsanu, isim tafdil, bagi elok. Elok macam mana? Takbir tu Arab sekali lah. Tuan-tuan tengok kalau pergi negara Arab. Allah Akbar. Sekali ya. Tak pernah dia buat banyak kali. Orang Melayu kita buat macam mana? Allah. Tuan-tuan gelap apa? Tadi aku tengok takbir macam-macam ada. Tak mau dah mengaji ni. Tak mau. Sekali aja. Allahu Akbar. Takbir, letak tangan. Arab tak ada. Saya tak pernah tengok Arab takbir banyak kali. Orang Melayu kita, Allah, dia nak perelok tu cak betul.
Ada yang takbir Ultraman pada. Allah. Okay. Siap letak Ultraman. Tak mau. Kita mengaji tuan-tuan, biar mengaji ni, mengaji bab fiqah, bagi betul. Sekali takbir. Allahu Akbar, macam ni boleh. Macam tu boleh. Macam tu boleh. Mana pun boleh. Yang tu khilaf ulama. Jangan kita duduk petikai. Yang penting takbiratul ihram. Allahu Akbar. Sekali sudah. Yang ni yang penting ni. Sebab tu kena ada ilmu fiqah. Takbir sekali kan. Alhamdulillah. Tengok tempat sujud. Buat amalan ni bagi elok. Tengok tempat sujud. Ulama kata apa? Nak tengok tempat hanya satu aja. Pertama tengok tempat sujud. Yang boleh tengok hanya tahiyat. Ketika kita tahiyat, yang tu kita sunat tengok jari. Asyhadu an la ilaha illallah. Tengok jari. Ada di kalangan kita tuan-tuan, tak tahulah dia mengaji mana. Dia semayang tengok merata apa dah? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Tu semayang apa ni? Pernah berlaku tuan-tuan kampung saya. Saya tahu tuan-tuan dalam YouTube ada. Saya ceritakan. Dia semayang Jumaat. Dia semayang Jumaat, dia semayang ba'diyah Jumaat. Dia duduk tahiyat, dia tengok merata. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Orang tengah doa. Habis doa, orang pakat bangunlah nak balik. Depa tengok, dia duduk tengok merata. Depa ingat dia tak semayang. Jadi depa lalu depan dia. Bila lalu dia buat macam ni. Dia buat, dia tak bagi orang lalu lah. Orang ingat huluk tangan, pakat duk salam. Nak habis 400 orang tutup bayang tengok lengah tak bawah tu. Sebab tu kita ni tengok tempat sujud. Kecuali apa? Tahiyat. Asyhadu an la ilaha illallah. Tengok. Dalam hati tu. Sebab tu Tok Guru saya ada kata apa? Bila angkat tu, niat. Ya Allah, aku nak mati dengan kalimah ini, Ya Allah. Sebab masa kita nak mati esok, kalimah lain tak boleh sebut dah. Hanya kalimah tu yang boleh sebut. Tuan-tuan yang umur 40 ke atas, la ni kena bagi biasa dengan kalimah ni. Kalimah masa nak mati esok, yang lain tak boleh sebut dah. Masa tu tangan tak boleh angkat dah. Yang boleh sebut apa? Mulut buka ya. Nak sebut Allah Akbar, kena buka. Kan? Subhanallah, kena muncung. Alhamdulillah, kena bagi panjang. Yang boleh sebut apa? Buka mulut ya. Buka, kemudian lidah. La ilaha illallah. Nampak? Hanya yang tu yang boleh sebut. Tapi kalau kita sekarang tak pernah sebut, dekat nak mati tak boleh sebutnya. Sebab tu kalau boleh masa tahiyat tu, asyhadu an la ilaha illallah. Niat dalam hati, aku nak mati dengan kalimah ni ya Allah. Sebab tu kalau boleh kena bagi biasa ni. Ada di kalangan kita umur 40, la ilaha illallah pun tak nak sebut. Bagi biasa sebab nak mati kalimah tu boleh sebut. Buka aja. La ilaha illallah. Ada tak? Cuba tuan-tuan buka tengok mulut. Sebut. Nak mati tu. Tapi jangan mati lah. Nak bagi tahu kata kena bagi biasa. Sebab tu boleh tengok ketika tahiyat. Asyhadu, mata tengok. Yang lain tengok tempat sujud. Ada orang pejam mata. Semayang pejam mata nak bagi elok, dia pejam mata ni tuan-tuan, dia jadi makruh. Sebab apa yang kita semayang 40 tahun, Fatihah tak perlu hafal. Automatik keluar. Jadi bila pejam mata, apa yang kita lupa akan ingat. Tuan-tuan semayang tengok, bila pejam mata. Kan, bini abang beli halia, dalam semayang boleh ingat tu. Bismillah, halia. Dia boleh ingat. Sebab apa? Pejam mata, jangan pejam. Tengok tempat sujud. Kita konsentrate. Sebab apa? Nak bagi ahsanu amala. Tu kena mengaji fiqah. Mengaji ni bagi faham ahsanu. Buat amalan bagi elok. Fatihah kena bagi elok. Baca Fatihah tu bagi elok. Kalau boleh tuan-tuan, semayang kita ni kena berguru. Guru macam mana? Sebab disebut, man yuridillahu bihi khairan. Barang siapa yang Allah nak dia jadi baik, yufaqihu fiddin. Allah bagi faham agama. Tak apa. Bagi faham agama. Kemudian dia sambung, wa innamal ilmu bita'allum. Adapun ilmu tu kena mengaji. Sebab tu kita kena mengaji. Fiqh ni bukan baca buku. Ada orang baca buku sesat. Sebab apa? Asyaitanu syaikhuhu. Syaitan akan ajak kita. Jadi kalau boleh berguru. Benar ada seorang umur 62 mai jumpa saya. Nak baca tuan-tuan daripada takbiratul ihram sampai bagi salam. Ni, sembahyang. Saya kata sila 62. Tiba-tiba tuan-tuan dia baca doa iftitah tak betul. 62 tahun dah. Dia baca apa? Kan kita baca wa ma ana minal musyrikin, betul tak? Kemudian yang hujung wa ana minal muslimin. Dan tidaklah aku orang musyrik. Yang last sekali aku orang Islam. Rupanya dia baca apa? Wa ana minal musyrikin. Aku orang musyrik. Last kali wa ma ana minal muslimin. Aku bukan orang Islam. Betul tak betul? Tak betul ya? 62 tahun dah baca. Sebab tu kalau boleh, kita kena berguru.
Mengaji ni berguru. Macam tambah ilmu fiqah, berguru. Kalaulah kita ada basic dah, tak apalah kita baca. Dah basic dah kemas dah. Baca untuk tambah, tak ada masalah. Tapi kalau basic tak kemas, kena berguru. Nak angkat takbir macam mana? Fatihah nak baca macam mana? Fatihah, kalau baca silap, makna berbeza. Al-ha, ha tu ha pedas. Ada orang baca Allah, Allah, Allah. Kalau alham, segala puji. Kalau alham, ha besar, jadi celaka. Tengok, silap sebut makna berbeza. Sebab tu kena berguru. Saya ceritakan. Banyak orang dengar. Saya pernah tuan-tuan nak ambil sanad di Masjid Nabawi. Saya pi tuan-tuan, masa tu tahun 2007, 2010. Saya pi umrah. Saya masuk daripada Babu Salam tu, Masjid Nabawi. Kalau tuan-tuan yang pernah pi, tuan-tuan tahu dah, tiang nombor 10. Tiang nombor 10 dalam Masjid Nabawi tu, sebelah ni Raudah, tiang nombor 10. Tuan-tuan cari, ada seorang syekh, nama Syekh Ubaidillah. Tapi dia dah meninggal lah. Umur dia masa tu 120. Sekarang ni cucu, kawan dia, anak murid dia mengajar. Dulu anak dia. Bila mati anak dia. Saya pi masa dia hidup. Umur 120 tahun. Yang hebatnya mata buta. Mata buta tuan-tuan boleh mengajar orang. Yang hebatnya gigi penuh. Tapi dia tak boleh berdiri dah. Orang angkat dia. Dia akan mengajar daripada pukul 7 pagi sampai pukul 12.30 sampai masuk waktu lohak. Yang hebat tak hebat. Anak murid dia macam ni punya ramai. Bila baca, dia boleh kenal anak murid dia. Mata buta. Saya duduk di belakang, saya tengok. Pukul 7, bila anak murid dah. Bismillah, dia sebut. Muhammad. Dia boleh sebut nama. Betul pula tu. Bukan teka. Mata buta. Lagi seorang ni pula. A'udzubillah. Yusuf, dia sebut. Seorang lagi pula. Wattaba'u. Najib, dia sebut. Tu tak sentuh mana-mana pihak, tuan-tuan. Saja sebut lah. Saja sebut. Dia sebut. Hebat ni. Saya duduk belakang. Wish, macam mana ni dia boleh kenal ni? Elok pukul 12.30, saya pun kesok pelan-pelan kan. Saya duduk depan dia tak tahu dia mata buta. Saya duduk tu. Ya Syekh, dia sebut. Bila sebut ya Syekh, dia tak pernah dengar nama saya. Dia buat gini. Memang tak pernah dengar. Dia kata, ente mini, kamu ni main mana? Saya kata, ana min Malaysia. Malaysia? Dia terkejut. Ismuke. Nama apa? Dia tanya. Ana Abdullah Khair. Abdullah Khair Kuwais. Dalam bahasa Arab ni Kuwais ni bagui. Dia kata nama apa? Abdullah Khairi. Maksud dia hamba Allah yang baik. Jadi yang paling baik dalam dunia ni siapa? Aku. Dia kata Kuwais bagui. Lepas tu dia tanya, aina taskunu? Dia cakap Arab Fusah. Hang duduk mana? Ana min Penang. Sebab Arab, fa dia tak boleh sebut. Fa jadi ba. Kalau Penang jadi Penang. Kalau Padang Rengas jadi Badang Rengas. Dia fa dia tak boleh sebut. Dia sebut lambat. Jadi kalau fa jadi ba. Kalau Pahang jadi Bahang. Kalau Perak, hampa sebut sendirilah. Sagi orang Perak marah. Kan? Perak. Kan? Jadi Penang. Punya baru. Ingat apa meletup lah. Punya motor. Kan? Penang. Penang qaribul Qadah. Dia kata, Penang dekat Kedah. Rupanya dia tahu. Saya pun tak apalah. Dia kata, mazal turid. Hang nak apa? Ana urid an aqra'ul Quran. Fatihah bas. Aku nak baca Quran, Fatihah saja. Oh, Fatihah. Nanti muskilah dia kata. Tafadhal. Sila. Sebab orang Arab, tuan-tuan, bila dengar Malaysia baca Quran, dia kata sedap. Dan orang Arab sangka, orang Malaysia ni boleh cakap Arab. Sebab, kalau menang, tuan-tuan tengok, musabaqah tilawatul Quran, siapa menang? Malaysia Johan. Siapa menang? Indonesia. Siapa menang? Singapura. Siapa menang? Iran. Ada tak negara Arab? Jarang ada. Jarang ada. Sebab apa? Sebab makhraj orang Melayu sebut, jangan tanya. Cukup sedap. Tapi orang Arab ingat, orang Malaysia boleh cakap Arab. Kita boleh cakap Arab tak? Qori yang menang tu bukan boleh cakap Arab. Tapi orang Arab ingat, Malaysia boleh cakap Arab. Pernah satu cerita, tu tak cerita kan. Masa saya duduk di Mesir kan. Duduk mengaji talaqi lah. Kami ni pelajar-pelajar yang ni, kami duk kata kalau lah orang Arab ni menikah orang Melayu, orang Arab ni dia guna sampai lingkup. Orang Arab ni kalau satu benda tu dia guna sampai rosak lingkup tu.
Tu kami dok kata, kalau menikah orang Melayu, lingkup Melayu. Tak lingkup je lah. Pernah tuan-tuan ada orang Arab mai daripada KLA. Dia nak pergi Baling. Dia sewa kereta tuan-tuan. Dia buh minyak. Dia tak nak tengok minyak tu ada tak ada. Dia bubuh penuh, dia berjalan. Jalan-jalan sampai kat Baling, pukul 5 pagi, minyak habis. Kan, bila minyak habis, mati tengah jalan tu, dia tengok ada seorang pakcik nak pergi motong. Pakcik tu pakai lampu depan tu. Dia tengok pakcik tu, dia tahu, ni nak minta tolong eh. Dia ingat orang Malaysia boleh cakap Arab. Dia pun berdiri tengah-tengah jalan tu, dia tahan. Ya Amir! Intazir, tunggu. Pakcik tu jalan. Ni, han cakap apa? Dah la, ya Amir. Dia kata, sayarati ni kereta aku ni. Benzin masih khalas. Minyak habis. Pakcik tu nak pergi motong. Han cakap apa, aku tak tahu. Dia kata. Kan, aku tak tahu. Dia kata, orang Balin. Dia kata, ya Amir, benzin masih khalas. Pakcik dia cakap apa, aku tak tahu. Han cakap apa, aku tak faham. Dia ingat pakcik tu pandai cakap Arab. Nak abang macam mana minyak habis ni? Baru dia teringat dalam Quran. Dia pun pegang kepala pakcik tu, dia tunjuk kat serombong tu. Serombong kereta apa minyak tu? Ya Ami, hena. Benzin. Sadaqallahul azim. Kan sadaqallahul azim hadis Quran. Pakcik tu tak lawan hantar abang. Minyak habis. Tu tuan-tuan, tu nak kata hebatnya tuan-tuan Quran ni. Jadi saya pun Pipi bila kata macam tu, Arab ni, dia tengok kata Malaysia. Ingatlah kalau Malaysia, negara Malaysia. Kalau Malaysia, bangsa Melayu. Malaysia dengan Malaysia lain. Kalau dia kata, jensi bangsa apa? Malaysia tu bangsa Melayu. Jadi dia pun nak tafadhal sila. Saya pun baca, belagak. Masa tu umur dekat 30 lebih dah. A'udhu bil. Lah baru dia pun penampak. Saya dalam hati, ni aku tombok orang tua ni cuma. Bayang tuan-tuan baru kena penampak. Tapi saya korban tuan-tuan mengaji juga. Macam tuan-tuan lah korban duduk juga panas nak mampu kipas nampak tu. Panas tapi duduk juga kat no. Kalau tak kat lagi dia buat pelan-pelan kalau jalan. Nak pergi mana? Pergi tandas, lepas tu belah balik duduk atas. Tapi sabar juga kan. Ni saya kena menampak ni. Tuan-tuan mengaji tak kena menampak Ni saya cuma ceramah ya. Ni kena menampak. Saya dalam hati dia ni dah lah buta tampak aku. Aku tombok cuma tapi sabar tuan-tuan. Hari pertama kita mengaji tuan-tuan. Mengaji dengan tok guru pondok. Guru apa orang tua-tua kan. Mengaji macam mana? Dia alif di atas A. Alif di bawah I. Alif di depan U. A, I, U. Bukan lahjah Arab. Lahjah Arab A, I, U. Bukan A. Saya doa tak betul tuan. Macam pak saudara saya ajak dia. Alif fathah ikut Arab. Alif fathah A. Alif di bawah alif kasrah I. Alif dhammah U. A, I, U. Allah ajak orang tua-tua susah tuan. Umur 70, minggu ni A, I, U ingat. Minggu depan lupa. Yang dia ingat apa? Ba fathah ba, ba kasrah bi, ba dhammah bu, ta fathah ta, babi buta. Yang lain semua dia tak ingat. Susah tuan-tuan ngajak orang tua-tua. Tapi alhamdulillah, hari pertama kena bernampak saya sabar. Habis masuk waktu lahak. Dia kata apa? Khalas, habis. Roh masuk dia, pergi balik. Roh, kita jangan kata roh tu bahasa Arab hantu. Sebab tu kena faham juga bahasa Arab. Kalau tuan-tuan pergi Mekah kan, tengah-tengah semayang Arab kata, roh masuk dia beredar. Kadang-kadang kita angkat takbir Allah, roh, hantu. Bukan hantu, beredar, belah dia kata. Ni dia kata roh. Bukra esok jihena mai sini. Istani aku tunggu. Dalam hati tobat aku tak mai dah. Kan dah lah kena penampak. Tapi saya korban mai juga. Sebab tu mengaji ni kena korban bang. Sama ada suka tak suka kena mai dengar mai mengaji. Saya pi juga tapi saya tak pi, saya duduk belakang. Dalam hati saya mesti Syekh ni lupa. Dia lupa. Saya kalau dia panggil aku pi, kalau tak panggil aku tobat tak pi. Duduk tunggu, elok 12.30, dia angkat tangan. Aina Abdullah Khair, dia kata. Mana Abdullah Khair ni? Saya terkejut. Woi, dia ingat rupanya. Maujud, ya Syekh, ada. Tal, dia kata, mai. Gharib hena, ijlis hena. Mai dekat-dekat, duduk sini. Saya pun mai, duduk.
Nabda Bismillahirrahmanirrahim. Baca bismillah. Saya pun bismillah. Dia pun nampak. Bang! Ui, kali kedua kena. Rupanya bukan bismillah. Kita bismillah. Lahjah Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Lahjah kena sebut. Jadi saya duk bismillah, bismillah. Dia pegang lidah. Sebab dia mata buta. Dia pegang lidah saya, dia tarik. Oh, aku pompok cuma orang tuan. Tapi saya sabar, tuan-tuan. Korban juga. Dia tarik lidah, dia baru nampak. Tetap aku setia. Tak lari, tuan-tuan. Tetap. Habis dia kata masuk waktu lohak. Khalas, dia kata habis. Roh, belah. Bukhra, esok, istani, aku tunggu hang. Saya adalah hati 2 hari dah. Hamba bernampak aku, tarik lidah aku. Tobat, aku tak mau main. Tapi saya main juga. Tu yang kata korban tu. Main juga, tuan-tuan duduk belakang. Habis pukul 12.30, dia kata apa? Ainal Abdullah Khairi. Dia ingat lagi. Mawjud ya Syekh. Ta'al, dia kata. Ta'al. Hena. Hai, gerib. Mata buta. Saya pula hari ketiga. Nabda bi suratul awal bin suratul Fatihah. Alhamd. Saya pun mula. Alhamdulillah. Dia pun nampak. Bom. Laisa alham. Laham dia tanya. Laham tu daging. Rupanya alham daging. Lahmun daging. Daging apa dia kata? Daging lembu lah. Daging bakar. Lahmun bakar. Lahmun dajaz. Daging ayam. Lahmul arnab. Lahmul air. Rupanya alham. Bukan alham. Saya doa alham. Allah tuan-tuan. Hari kedua alham. 23. 2 betul alham. Khalas. Roh. Hari keempat, kelima. Iyaka na'budu. Kena lagi. Saya baca apa? Ya gana budu. Kan kita dah baca kan? Ya gana budu. Orang utara ni lesiak. Cakap lesiak tu lesiak. Tuan-tuan nak lesiak? Lama tak jumpa hang nak pergi mana? Cemeh. Tu lesiak ah. Kalau kemas dia kemas. Oi, kita lama tak jumpa tu. Kita nak pergi ke mana? Tu Norito Sepudin. Dan ni orang cakap ni. Saya baca tuan-tuan. Iya gana budu. Ya, rupanya kena tasydid. Iya kena tasydid. Iya kena tekan. Ada orang baca ya kena. Iya hanya dikau yang kami sembah. Kalau kita baca ya kena budu, cahaya matahari yang kami sembah. Silap sebut makna berbeza. Saya duk ya kena budu ya Allah. Hari seterusnya walad do ni kena sebut sebab tu kena ada gigi. Walad do ni letak kat taring ni. Sebab tu makcik-makcik kena ada gigi. Kalau tak ada gigi dia baca apa? Walapong ni. Tu bunyi pelik tu. Kena ada gigi. Makcik-makcik kita tu. Kan? Bubuh gigi. Baru dia azan sedap. Allahu Akbar. Pandai dia. Sebab apa? Sebab ada gigi. Ni tak ada gigi tuan-tuan pernah berlaku di Pasir Gudang. Ada seorang cerita. Tok Bilal tu. Dia kan nak tidur. Ambil gigi buh dalam cawan tu. Buh dalam cawan. Tu gelak tu tahu tu macam pernah buh. Ambil gigi buh lancawan. Bini pun nak tidur, ambil gigi, bubuh lancawan juga. Dia pagi tu tengok-tengok azan dah. Dia Tok Bilal. Allah dia kata. Aku lambat dah, dia kata. Kawan pun ambil tu. Ambil gigi bini dia pula. Ambil bukan pakai. Selalunya tak pakai. Dia pergi ambil uduk dulu. Dia bubuh dalam poket. Pergi lambat dah. Lambat mana ni lambat dah. Kawan pun buka mikrofon, ambil gigi. Gigi bini dia. Bobo, tak lekat. Apa tak lekat? Tak lekat. Pusah dia kata. Ambil buah balik. Sayang. Ni, duduk dalam tu, nak azan macam mana? Azan dah lalu Pasir Gudang. Azan macam Pasir Gudang. Azan macam mana? Allah. Macam Formula 1. Sebab tu nak mengaji, Quran nak sebut bagi elok, gigi kena ada. Makcik, kalau tak ada gigi, bubuh gigi palsu, kemudian lekatkan dengan Polident. Tu sempat promosi lagi tuan-tuan. Anak saya cerita pasal Polident tuan-tuan. Cerita. Dia pergi kat Tesco. Dia tengok tu, dia ingat coklat. Dia pergi beli, dia tak tahu bubuh dalam tu dia berbuih tu. Macam Panadol Soluble tu. Dia ingat coklat tuan-tuan. Dia beli-beli, saya tak tahu bayar. Kan dia bubuh dalam botol tu. Macam sugus tu. Elok keluar tuan-tuan. Dia tak tahu kata Polident.
Dia pun buka dia dia berbuih. Berbuih keluar. Saya tengok awak mulut hang berbuih. Tak tahu lah kelak top ni. Tengok poli dia, tuan-tuan. Oh, jangan muka tu. Nasi dia tak telan, tidak mati, tuan-tuan. Ni sebab tu kena ada gigi. Jadi sebut wala dha. Dha ni kena letak kat taring ni. Wala dha. Dha. Baru boleh. Kalau tidak dia jadi lain, tuan-tuan. Jadi alhamdulillah, tuan-tuan, hari yang ke-10 saya pun baca habis. Elok baca habis ya. Saya kata ya Syekh, khalas. Nabda bin awal min a'udzu billah hatta amin. Iqra. Baca. Saya pun baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dia pun, aina lihat, mana tangan dia kata. Saya pun ulang, dia pegang tangan saya, terus dia, ajastuka hadha suratul Fatihah min Jibril ila Abdullah bin Abbas min Muhammad ila Abdullah bin Abbas ila Amru ila Samit ila Ubaid. Dia sebut ni. Ijazah dekat saya, tuan-tuan, daripada Abdullah bin Abbas. Fatihah saja sampai dekat dia ijazah kat saya. Saya pun qabil tu hadha ijazah, aku terima. Saya pun cium tangan dia. Sebab tu kita, tuan-tuan, dalam hidup jangan lupa, tok guru ni, anak kita ajak elok. Ni anak kita ajak cium macam mana? Letak di kepala. Sepatutnya pegang cium, berkat cium tangan tok guru. Kemudian saya cium dahi dia. Bila cium dahi dia, qabil tu hadzal ijazah, aku terima. Satu macam rasa. Sebab tu mengaji, wa innamal ilmu bita'allum. Kena berguru. Macam tuan-tuan mai dengar ni, berguru. Alhamdulillah. Baru kita tahu betul tak betul cara kita belajar. Sebab tu ilmu fiqh ni kena berguru. Bila dah berguru, tuan-tuan, rasa semacam. Bila dia ijazah kat saya, orang kata semacam macam mana? Macam kita buat ibadat lah. Tuan-tuan pernah tak tinggal sembahyang? Tak pernah. Tuan-tuan pergi rumah seorang tu, tiba-tiba dengar azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masuk waktu maghrib. Tuan-tuan tengok tuan rumah tak sembahyang. Tuan-tuan rasa macam mana? Tak boleh duduk. Ya Allah. Tu maksud dia ada kemanisan dalam ibadat. Tapi kalau tuan-tuan kata, mampu habis, balik qada, ni masalah kita. Tak ada kemanisan. Kemanisan ibadat ni macam mana? Macam saya buat analogi ni jenis ayat. Ni ayat apa kakak? Ayat mineral. Tak tahulah mineral ke apa, tak tahulah. Saya minum dulu. Ambil kesempatan. Okey, sekarang ayat ni, saya ambil 10 biji limau kasturi. Ambil perah 1, ambil perah 2, ambil perah 3, ambil perah 4, ambil bubur-bubur 10 biji. Sekarang ini ialah air limau kasturi. Analogi saja. Saya minum. Masam nak mampu. Bila kata masam nak mampu, tuan-tuan terasa tak masam tu? Tuan-tuan terasa kan? Kerana apa? Tuan-tuan pernah memakan air limau tersebut. Macam tu ibadat. Siapa yang rasa nikmat dalam ibadat, dia akan rasa bila dia buat. Sebab tu kalau boleh tuan-tuan kena berguru. Dah habis Fatihah tuan-tuan saya baca, rupanya sebelah saya ada seorang cikgu, orang Kod Diang. Dia pun tepuk paha saya. Ustaz, saya pun nak baca juga. Orang Kod Diang dia cakap panjang belakang. Tahu pasal apa? Mat Arif Ling Sukun. Saya pun nak baca juga. Saya kata nak baca ke? Tak apa, tak saya abang. Ya Syekh. Ya limadha ya akhi. Pasal apa? Hazza sadiqi ni kawan aku ni. Wa yurid an yaqra'ul Quran. Dia pun nak baca Quran. Fatihah faqat. Fatihah bas. Bila dia abang kata nak baca, tuan-tuan dia buat apa? Dia tak tengok kawan saya. Dia nak tengok. Dia nak dia buta. Tapi dia buat macam ni. Hazza rajul, lelaki tu, itlaq bara. Itlaq bara tu boleh belah. Sebab tu kita kena tahu, bahasa Arab ni kalau kata bara, beredar. Kalau itlaq bara, boleh belah. Sebab tu kadang-kadang kita semayang tengah jalan dekat Masjid Haram, kebanyakan orang perempuan lah. Usalli fard Allah Arab. Mayang tengah jalan. Dia kata apa? Bara. Bara tu beredar ni jalan weh. Kita Allah bara. Bara tu beredar. Kalau ada yang marah dia kata apa? Itlaq bara. Maksud dia boleh beredar. Sebab tu kena tahu juga. Kadang-kadang Arab dia kata apa? Haram.
Tuan-tuan tahu haram maksud apa? Haram maksud dia sembahyang sebelah isteri. Banyak orang Melayu kita, tak kira Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, sembahyang ni isteri duduk sebelah. Di masjid haram tu. Haram main-main. Haram. Haram maksud dia sembahyang sebelah perempuan putih saf. Kita tak faham. Haram. Haram. Satu lagi dia kata apa? Haram. Haram satu lagi ialah 2 masjid haram. Masjid Nabawi disebut haram, dia tak sebut Masjid Nabawi. Satu lagi Masjid Haram, dia sebut haram saja. Kalau tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan try. Pergi kat kereta tu. Aina turid antar Zahab nak pergi mana? Rohfin, dia tanya Arab. Rohfin nak pergi mana? Dia dah haram Jeddah. Kita haram Jeddah Arab ni. Rupanya haram Jeddah tu Masjid Haram nak pergi Jeddah. Haram Jeddah, dia kata haram Jeddah. Satu lagi dia kata apa? Harami tu penyeluk saku perempuan. 4 orang, dia main belaga kita. Seorang kita terpelantin, seorang seluk, seorang buka zip seluk, seorang buat lari duit. Tu namanya harami. Tu kena tahu haram ni. Sebab tu kalau tak tahu sangat, hafal 3 ayat Quran. Apa dia 3 ayat Quran tu? Macam pak saudara saya kan, dia pakai ket ihram, dia balik hotel cari tak jumpa. Saya kata kalau tak jumpa cari polis. Tapi jangan polis, bulis. Dia pun pergi cari Polis! Nak kata apa ni? Sesat ni. Polis, ana saya. Polis ana sesatun. Dia kata. Dia ingat Arab sesatun. Arab tu ma'aram, mazal takallam. Han cakap apa aku tak faham. Dia kata apa sesat ni? Ana sesat. Arab tu ma'aram, aku tak faham. Dia teringat ayat Quran. Ustaz kata kalau sesat, hafal ayat Quran 3. Dia pun, polis! Ana fi dhalalim mubin. Aku sesat yang nyata. Polis tu Masya Allah. Tapi dia tak berhenti. Polis, ihdinas siratal mustaqim. Dia kata, tunjukkan aku jalan yang lurus. Maksud dia sesat lah tu. Kan, ihdinas siratal mustaqim. Lepas tu dia nak balik, duit tak ada. Dia tunjuk poket. Sadaqallahul azim. Sebab tu kita ni tuan-tuan nak abang. Ni kena berguru, dia kata, saya pun nak baca juga. Itlaq barra, boleh belah. Dia kata, cikgu belah. Ya Syekh, limadha? Kenapa? Ni Syekh ni mata buta tapi Quran di dada. Tiba-tiba Allah bagi ilmu yang namanya kasyaf. Dia kata apa? Hadzal rajul, lelaki tu laisa salatul fajr. Dia tak semayang subuh. Rupanya ni lelaki tu tak semayang subuh. Saya duduk dalam hati, aku duduk 10 hari lah dia duduk baca apa kat aku ni. Kan kita pun bukan bagus sangat pun. Saya pun kesok pelan-pelan kan. Dia mata buta. Sebelum dia kata barra, biar aku belah. Saya pun kesok belah. Cikgu tu duduk jalan. Saya pun panggil, cikgu mata. Cikgu tu duduk. Cikgu tahu tak pasal apa Syekh tu halau? Dia tahu. Dia kata, cikgu tak semayang subuh, betul ya? Saya semayang Ustaz. Tapi hari ni saya semayang pukul 9 pagi. Rupanya dia khabar, tuan-tuan. Syekh tu tahu dia tak solat subuh. Kerana apa? Kerana Al-Quran yang diberi dalam dada dia hafal. Allah bagi ilmu kasyaf. Sebab tu kalau boleh ilmu ni, wa innamal ilmu bita'allum. Kena mengaji. Alhamdulillah, kita korban masa mengaji. Bagi elok, semayang bagi elok. Fatihah bagi elok. Alhamdulillah. Selain tu, kita kena korban juga. Mayang okey. Mengaji okey. Tengok dengan akhlak, dengan bini kita, dengan daya. Bini boh menampak. Mengaji bagus. Allahu Akbar. Semayang tak pernah tinggal. Tapi kita, tuan-tuan, bini boh menampak. Ingatlah pengorbanan isteri kita. Sebab tu kita ni kena faham. Saya psikologi tuan-tuan. Isteri orang perempuan ni dengan lelaki, kita kena faham. Orang lelaki, dia tidak banyak memilih. Tak banyak memilih. Kita kena faham. Tu, kita kena korban. Supaya dia, kita kena ikut macam mana dia nak. Sebab orang lelaki, dia tak banyak memilih. Orang perempuan, dia banyak memilih. Ni orang lelaki, saya nak tanya. Apa yang paling kita tak suka? Tuan-tuan tak suka apa dah? Saya paling tak suka ialah shopping. Tuan-tuan suka? Saya shopping. Ni raya baru ni. 5 orang anak saya perempuan. Isteri saya 6 orang. Dia kata apa? Abang, jom shopping. Saya sanggup duduk dalam kereta. Dia pergi shopping. Agak-agak 5 jam. Dia balik dah barang. Dia balik-balik. Dia kata apa? Abang, tak jumpa. Aku cukup geram. 5 jam tak jumpa, tuan-tuan. Tengok orang lelaki. Dia tak banyak memilih. Dia nak 9 barang satu kedai. Ni kita kena faham ni. Pengorbanan seorang lelaki dia senang. Tak memilih 9 barang satu kedai. Orang perempuan satu kedai, 9 kedai, dia kena ada satu barang lah. Dia boleh pilih.
Sebab tu tuan-tuan, spender orang lelaki dalam kotak. Spender orang perempuan dia pamer. Sebab dia pilih. Renda kena ada. Sehari bunga. Orang lelaki ada dah pilih. Kena ada bunga depan. Tak benar tuan-tuan, spender orang lelaki bol dalam depan. Ada tak orang lelaki? Spender dia beli, dia pakai dulu. Saat ni saya try dulu. Tak ada lah. Orang perempuan beli bra, dia try dulu. Betul tak? Dia kata, abang tunggu Sat. Pasal apa? Nak pergi try bra, tuan-tuan. Balik keluar. Rosak macam tu Arab. Orang lelaki, dia tak memilih. Tenang lah. Spender. Nama apa? Gold apa? Tuan. Scuba. Beli lah. XL. Selalu pakai XL lah. Dia tak nak buka lah. Dia ambil balik. Balik tengok CS. Agak-agak dia pergi hantar lah. Tarak hantar lah. Dia pakai, dia tarik sampai meri, tuan-tuan. Dia pakai juga. Sebab tu orang perempuan, dia banyak memilih, tuan-tuan. Dia banyak. Sebab tu kita kena faham. Kita korbankan. Dia pilih. Kita korbankan masa kita. Dia pilih. Dia pilih. Tak ada masalah. Kita, Allah. Sebab tu orang perempuan kena faham. Bila keluar nak pergi mana-mana shopping, siapa keluar dulu? Lelaki ke perempuan? Orang lelaki keluar dulu dia. Dia duduk dalam kereta. Cepat lah. Tunggu lama dah. No, orang perempuan dia fikir semua. Gas nak tutup. No, api nak kena tutup. Pampers anak nak kena ambil. Gincu dia nak kena bawa. Semua dah ada fikir. Kita orang lelaki senang lah. Sarut duduk dalam kereta. Woi, cepat woi. 5 jam lah. Pernah saya bawa orang tu. Orang pergi umrah. Bawa, dia pun pakai ihram. Bawah satu, atas satu. 2. Orang perempuan dia pakai semua. 5 pasang pakai. Tu dah habis pakai tu, atas tu ada lagi. Kain kelokong. Pakcik tu duduk bawah. Aku geram lah maklum ni. Tak turun-turun. Saya kata pakcik sabar. Sabar apa dia kata. Nah, pakcik pakai 2 lai lah. Bawah atas. Spender pun tak pakai. Dia kata maklum hang ni lambat. Dia kata. Nubah duduk tunggu dah. Kalau lambat maklum hang. Kalau lambat maklum hang. Kalau maklum hang lambat. Dia kata. Dia kata aku meluat. Sabar maklum. Dia orang Negeri Sembilan. Dia marah sungguh. Dia kata, apa kono? Dia kata, maklum kau ni. Dia kata. Saya kata, sabarlah pakcik. Dia pula jalan laju. Yang maklum ni jalan macam penguin. Penguin tu kan. Dia habaq kat bini dia masa tawaf. Kau jangan kau laju, lambat sangat. Kau pegang candle ni kuat-kuat. Jangan kau lepas. Dia kata, kalau lepas hilang susah dia. Bini dah pegang. Dia jalan laju. Bini dah tarik. Laju dia tarik terlucut. Dia duk jalan lagi apa kono soju ada soju apa bawa apa. Sebab tu kita ni tuan-tuan kena faham. Isteri kita ni kan kena korban sikit. Mereka memilih banyak. Tapi kita tak ada, marah selalu bini kita. Bini kita lah yang melahirkan anak kita. Dan bini kita lah jadi mak kepada anak kita. Tuan-tuan kena ingat. Sebab tu orang lelaki korban untuk isteri kita. Mereka banyak memilih. Kita biarkan ruang yang ada. Satu lagi, orang perempuan ni kena faham. Bila balik kerja, jangan beletiak. Jangan duk beletiak. Tanya elok-elok, dia beletiak, popek. Orang perempuan mengikut psikologi, dia akan bercakap, satu hari 26,000 perkataan. 26,000. Sebab tu saya ada ceramah, dia baru cakap nama tu. Dia baru kutuk saya, aku ajaknya ustaz. Nampak? Nak orang lelaki mana cakap apa? Tapi hati dia, aku ajaknya ustaz dalam hati. Orang lelaki 7,000 lah dia cakap. Kalau lah pagi tu dia bercakap banyak, malam tuan-tuan naik kereta. Tanya dia, abang, hari ni buat apa? Tak ada apa. Dia jawab tak ada apa. Sebab tadi dia cakap, pagi tadi sampai tengah hari, 6,998. Tinggal 2 patah lagi lah. Tak ada apa. Orang perempuan popek. Pernah cerita. Tidak tuan-tuan lena. Dalam duk kipas lena. Macam lena. Ada seorang kakak, dia balik kerja. Abang ni balik kerja, bini belecak. Balik kerja dia bini belecak. Allah, bini cakap banyak. Balik dia belecak. Kira bini dia belecak, dia pun balik kerja lah tuan-tuan. Dia bengang tuan-tuan, bini duk belecak. Dia buat macam mana? Dia balik sebelum sampai, dia gali lubang. Agak dalam dah, dia bawa bini dia tu. Dia pergi tolaklah lubang tu. Bini tak ada. Beletiak pun tak ada. Bini tak ada, beletiak tak ada. Mana yang teruk? Beletiak tak ada apa lagi? Bini tak ada, peniru. Tuan-tuan tak percayalah yang kerja TNB ni kena hantar pergi kursus tuan-tuan. Saya pernah dihantar kursus tu pergi punya Johor. Tuan-tuan tahu mana? Sudan.
Pipi sana tuan-tuan, 2 minggu tak apa lagi. Kena 2 bulan. Aku tengok negro pun putih. Mata tu tak nampak lain lah tuan-tuan. Ni bini tak ada. Bini tak ada. Tuan-tuan dia tolak lalu bang. Lecak tak ada, tak apa lagi. Bini tak ada, dia penin. Dia bawa masuk tali. Yang, abang sayang, yang pegang tali ni. Dia tarik, tak ada. Tak ada, baru dihargai. Sebab tu abang korbanlah. Sementara isteri kita ada, dia nak apa bagilah. Bila tak ada, baru dia hargai. Bila hargai dah tak guna dah. Dia tak ada dah. Dia masuk tali kedua. Yang, abang sayang, yang pegang lah tali. Dia tarik tak ada juga. Dia masuk kali ketiga. Yang pegang lah. Dia tarik berat. Dia ingat bini dia. Tarik, tengok naik. Bukan bini dia. Satu lembaga hitam, hantu tuan-tuan. Yang jaga telaga. Dia naik, dia terkejut naik. Lepas naik. Hantu tu kata, awak aku tak naik. Baru ni ada seorang perempuan turun, dia beli tiang. Aku nak duduk pun tak boleh. Dia kata. Rupanya tuan-tuan. Perempuan tu beli tiang, hantu pun lari. Sebab tu abang duduk di rumah, bini beli tiang, abang lari tak? Kalau abang lari, abang keturunan hantu. Buat tak tahu sudah. Saya psikologi. Bila bini beli tiang, dia kata apa? Psikologi ni bila beli tiang, dengar tak? Abang faham. Boleh abang bantu. Tu cara psikologi. Ada tak suami kita? Abang faham. Boleh abang bantu? Ada tak? Ada apa? Woi, senyap. Senyap tu. Ni kita kena faham ni. Korban sikit. Dia cakap banyak. Ni kita tuan-tuan balik kerja. Yang tadi kita balik, abang dah beli kari kepala ikan, tak pergi masak. Dia kata apa? Mana awak? Tawa letih balik kerja sekali tawa. Kawan tu, kepala lah, tak payah ikan lah. Dia tak. Tapi agak-agak dia marah tu, bini kita masak tak? Bini kita tetap masak. Walaupun dia marah, dia boleh tiap. Dia masak juga. Balik masak. Masak baju tak buka lagi. Dengan tudung-tudung tu lah dia masak. Masak berbunyi. Tung. Kita nak pergi takut. Takut apa? Takut belanga terbang tuan-tuan. Lain kali duduk. Siap lagi kari kepala ikan ni. Lain kali nak terberak. Duduk berak tu. Tengah berak, bini siap. Dia siap, dia kata apa? Bang! Siap! Kawan tengah berak, terinai beliau. Sebab tu kita kena korban lah ni. Isteri kita cakap banyak, dengar lah. Pengorbanan ni tuan-tuan tu yang kita boleh hidup sampai 40 tahun. Tun apa Mahathir dengan apa Tun apa Sri Asmah. Berapa lama? 93 tahun tuan-tuan mereka hidup. Berapa lama mereka hidup? Tapi ada tolak ansur. Sebab tu tuan-tuan ni kita ni kena korban. Mereka cakap banyak kita korban mendengar. Orang lelaki ni kena korban untuk mendengar. Dan orang perempuan ni tuan-tuan, kita kena faham. Orang lelaki dia tak nak memilih. Bila tak nak memilih, kalau dia pilih, kita kena setuju. Cantik bang. Dalam hati, cantik kepala otak hang. Tapi kena setuju. Korban. Walaupun kita tak setuju. Kita bahagia. Kita akan jadi tolak ansur. Tuan-tuan. Sebab tu kita korban. Ni, isteri kita. Ni, anak-anak kita ni. Kena korban macam mana? Jumpa orang tua-tua, cium tangan. Kalau boleh cium dahi tu. Dan kalau boleh, wahai ibu dan ayah. Ni nak raya ni, raya. Masa salam tu, kalau boleh bapak ni, korban malu kita. Cium dahi ni. Ni saya nak tanya adik tu tu. Adik. Tu dalam belakang tu. Ayah hang cium tak dahi hang? Hang nak menyorok abang, aku nampak hang gemuk. Kalau kurus tak nampak. Adik, ayah hang cium tak dahi hang? Bagus hang, bagus. Mak cium tak mak? Ayah hang cium mak hang tak? Cium juga. Tu tahu lah, dah abang. Ni nak abang ni. Kita korbankan malu kita. Cium dahi anak kita. Sebab apa tuan-tuan? Bang, bila kita cium dahi ni, baca doa ni. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil waj'alhu min ibadikas salihin. Nabi baca kepada Abdullah bin Abbas. Ni anak kita ni pegang korban malu kita cium. Baca doa. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil waj'alhu min ibadikas salihin. Anak kita jadi manusia. Alhamdulillah, ayah saya, mak saya duk buat. Alhamdulillah jadi manusia saya. Dan jangan lupa tuan-tuan ni, siapa yang duduk tentera nasional ni. Tuan-tuan, korbankan masa. Ni kalau tak boleh balik, telefon lah mak. Balik raya ni mak, oi korban banyak dekat tenaga nasional ni. Agak-agak dalam 800 ekor dah. Ada tak surau ni? Berapa? 2 ekor. Cik. 2 ekor dah. Tak ada langsung bah. Ada tak surau ni? Berapa ekor?
Tak ada no. Tak ada azur sudah. Siapa yang korban darah yang mengalir tu ampun dosa orang buat korban. Pergi tuan-tuan. Tak boleh balik mak oi. Mak sihat ke? Seronok mak. Mak bukan nak pada duit kita. Tapi dengar suara pun sudahlah. Tapi kita tak korban nak telefon pun tak. Mak saya telefon tuan-tuan. Tapi mak dah tak ada dah. 10 bulan dah meninggal. Dulu duk mengaji. Telefon. Esok nak periksa mak oi. Cik tak baca. Mak saya terus dalam telefon tu. Ya Allah, bagilah anak aku boleh jawab. Dia doa boleh jawab. Saya masuk bilik peperiksaan, boleh jawab semua. Haram tak betul? Sebab mak saya doa boleh jawab. Patutnya boleh jawab dan betul. Mak, patutnya tuan-tuan ni doa. Korbankan masa untuk anak kita, pegang, doa. Alhamdulillah, ayah saya. Mak saya baru meninggal tuan. Bila meninggal kan, saya baru ni masa dekat Ramadan. Ada seorang perempuan berkenan mak ayah saya. Ayah saya 80 lebih, dia berkenan tuan-tuan. Mai bagi surat, ustaz tolong propose ayah ustaz tu. Saya kenan. Saya kata puan ni saya anak dara dia kata. Anak dara tua 60 lebih. Saya kata try tengoklah. Saya pun ayah ada apa? Ni ada seorang perempuan ni dia berkenan dengan ayah. Terus muka lain. Aku tak mau dengar. Tengih nak apa buat? Saya kata dia segak yo umur 63. Tak mau. Aku tetap dengan mak kamu. Saya kata ayah ni dia bagi gambar ni ayah tak mau tengok Tak mau. Hawa balik. Marah. Kita pun tak kata apa, lipat-lipat bubuk balik. Balik 3 hari dia main. Dia main rumah dia ketuk pintu. Pergi. Boleh apa? Gambar ada gambar. Tak boleh pakai rumahnya. Orang lelaki ni tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan yang dikasihi rahmati Allah. Ni korbankan. Ni. Saya pak mentua saya. Pak mentua saya dulu orang Jelutong. Kemudian pindah duduk kat apa? Bagan Jeremai. Orang utara. Kan? Orang bagi apa? Melayu Jati. Dululah tuan-tuan. Mamak dah senang. Melayu Jati. Mamak. Kan? Pak mentua saya nak tanyalah. Kalau sini kan. Selalunya mamak ni. Jarang tuan-tuan. Anak dia nak cium tak tahulah. Kalau dia campur dengan Melayu tu lain lah. Jarang. Tapi pak mentua saya nak ubah dia macam mana? Saya cium dah dengan dia. Saya cium pipi dia. Sebab tu dalam psikologi kalau ada ubah manusia, ubah diri. Saya nak ubah pak mentua saya. Bila dia angkat nikah tu. Dia angkat nikah saya. Habis angkat nikah, saya cium tangan dia. Habis cium tu, saya pegang muka dia. Saya cium pipi dia. Cot. Kena. Teriak tuan-tuan. Saya tanya, Pak, awak ada teriak? Aku ada 13 orang anak. Dia seorang pun tak pernah cium pipiku macam hang. Tu yang dapat tanah 2 ekar. Itu strategi, bro. Sebab tu tuan-tuan, ni nak buat korban kan? Siapa ada mak ayah, telefon lah. Kalau ada depan mata, hargailah dia. Cium tangan dia. Saya cerita tuan-tuan duk ulang. Selalu dalam YouTube ambil pengajaran. Sebelum ambil pengajaran ni, saya nak lancarkan kutipan derma. Ramai orang malam ni. Kan, untuk ni, program kita di surau kita ni. Ada orang kutip tak? Ada belakang tu. Jadi tuan-tuan tolonglah bubuh sikit. Dan ingat nak mati. Banyak tanda ada. Apa? Saya ceramah sampai pukul apa? 12 agak-agak patut lah tuan-tuan. Hampa boleh nganga yang aku nak ceramah tak lahat. Lepas ni ada makan tak? Ada, kita cepatkan lagi tuan-tuan. Tu apa? Jalan dia. Belah perempuan dah. Sila. Kau seorang-seorang pergi kutip. Lepas duit banyak, aku dapat gaji ni. TMB bonus 5 bulan oi. Bubuh insya-Allah. Bubuh kak. Seorang yang kutip lah, ramai hari ni boleh dapat 3-4 ribu ni. Bubuh. Siapa yang tak bagi tu abang, tunggu lama sikit. Bubuh lah tuan-tuan, tak rugi, pahala besar. Saya pernah ceramah dekat Padang Serai macam ni lah. Bagi tazkirah Jumaat. Saya kata bubuh lah tuan-tuan, pahala besar. Ada seorang budak, dia naik motor. Dia ambil ada RM5. Dia nak boh tak boh. Dia bubuh tuan-tuan. Rupanya RM5 tu dia buat bekai nak boh minyak motor. Bubuh. Allah, dia minta balik. Pakcik, minta balik RM2 balik. Dia kata apa? Saya bubuh RM5. Saya nak buat minyak, nak bubuh minyak. Pakcik tu kata tak pernah orang buat macam ni Bubuh lan tabung minta balik. Saya kena minta lagi minyak mampus tak. Jadi pakcik tu ambil RM2 bagi balik. Dia pun pergi kat station Shell tuan-tuan. Dia bubuh RM2.
Tengah duk buh tu dia tengok ada satu van. Van tu nak buka tayar pancit, nak buka tak boleh. Nak buka tak boleh. Rupanya tuan-tuan, van tu nak buka kena lawan jam, bukan ikut jam. Kena ikut jam. Jadi bukan lawan jam. Dia tengok tu, dia pun man, dia pergi, pakcik, awak ni, saya tayar pancit nak buka tak reti, tak apa, saya buka. Dia buka. Buka dia telur macam ni ke buka. Dia pun ambil daya spare dia pasang. Pakcik tu dekat 2 jam nak buka tak boleh. Tiba-tiba dia tolong, pakcik terus seluk-seluk dalam poket. Bagi apa? Bagi 300. Dia telefon saya, "Ustaz silap Ustaz. Bubur RM5 minta balik Ustaz. Kalau tak minta 500 Ustaz." Jadi tuan-tuan, siapa yang bubur RM5, bubur banyak sikit. InsyaAllah Allah gandakan tuan-tuan. Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Wallahu wasi'un alim. Allah gandakan pahala kita dalam korban sikit. Kan? Gaji dah dapat insyaAllah. Mainlah saya pun nak bagi juga. Mai. Abang tak pergi main tang ni mana? Kita pun nak bagi juga. Ada sikit kita main. Kutip kat mereka dulu. Mereka tu bagi sikit-sikit. Abang terus main Tak patut tunggu. Main abang. Kita bagi seorang sikit insyaAllah. Mana duit aku? Bukan ambil terus, duit tak mana tinggal. Ada Iman. Kopek ada duit tak ada. Teruk betul ustaz dia. Bagi kredit kad lah. Oh, tak ada. Ya, tinggal dalam tu. Ya, nak pergi. Tinggal dalam. Allah, duit tak bawa dengan ustaz tu lah. Duit tinggal dalam kereta. Abang ingat ustaz gaya, ceramah hadarat. Duit tak ada lah poket. Bukan tak ada, sungguh tuan-tuan. Jadi salam tu bagi lebih sikit lah. Tak bangun langsung. Aduh, kalau lah tayar pancit mampu aku ni. Aduh. Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan yang dikasih dalam hati Allah. Lupa sungguh tak balik. Mana lupa? Korban tuan-tuan. InsyaAllah kita ada kita bagi. Jadi tuan-tuan yang dikasih dalam hati Allah. Sebab tu siapa ada mak ayah hargailah. Kan saya ada ayah cerita. Ayah saya tuan-tuan garang. Saya cerita dalam YouTube. Garang sungguh. Dan saya cakap pandai. Siapa tak pernah dengar ceramah saya tahulah. Banyak orang tuan-tuan mereka duk tengok YouTube. Okeylah geng-geng 40 orang ke bawah. Yang 40 ke atas mereka baru tengok baru TV 1 baru ni. Lepas tengok, loh ni ke Ustaz Abdullah Khairi. Rupanya tak pernah tengok gambar aku. Teruk je tuan-tuan. Baru tengok dalam TV. Awak busuk ni siapa? Kentut ni. Sampah kah? Tuan-tuan kentut ramai-ramai. Papas main kat depan. Bau semacam ni. Ataupun dia suruh berhenti dah. Ni ayah saya. Allah garang. Saya pula cakap pandai. Daripada dulu cakap pandai tuan-tuan. Abang dia ni kita tahu lah. Ni kawan baik lama. Lah dia jadi yang hebat. Bandai kami dulu duk main gendang, duk berlakon. Alhamdulillah. Jadi saya cakap pandai daripada dulu ni. Saya pergi kalau sekolah, saya kata, "Oi, jom apa ikut aku, kita pergi mana? Jom kita pergi mandi sungai." Dia berkata, "Mandi sungai apa? Aku kan pandai berenang." Depa tak pandai berenang. Saya kata, "Hampa tak pandai berenang tak apa. Aku boleh berenang. Kalau hampa lemah, aku boleh selamat." Tuan-tuan faham tak? Maksud dia hampa lemah, aku selamat. Maksud dia depa mati, saya selamat lah. 30 orang nak selamat macam mana? Dia berkata, "Okey lah nak selamat. Jom. Biar masa tu umur 11 tahun tuan-tuan, mandi sungai, mandi mana pakai apa? Swimming without trunk." Maksud dia telanjang boleh Umur 11 tahun. Kira pi telanjang mandi. Masa tu tak bersunat lagi. Zaman saya ni, kami bersunat umur 15 tahun. 15 baru sunat adik tadi. Oi, hang sunat ke? Tak nasib sunat dah. Kami umur 15 baru bersunat. Pakai tok mudim. Lepas tu duduk atas batang pisang lah tu. Kira tok mudim pun terkejut lah. Ni batang pisang mana satu ni? Umur 15 baru sunat tuan-tuan. Ni mandi telanjang pun. Saya pandai berenang. Saya duduk atas pokok jawi tu. Jadi saya terjun daripada atas. Mereka tak pandai berenang. Mereka turun pelan-pelan. Saya terjun daripada atas tu. Terjun macam apa? Pandai lela renong. Tum! Syuk! Pusing tu. Bila pusing apa yang pusing? Makcik gelap apa? Makcik duk bayar ustaz telanjang. Tengok teruk je. Terjun pum. Bila pum tu, saya timbul ya. Timbul. Mereka tak pandai berenang. Mereka turun pelan-pelan nak tangkap saya. Kita tangkap. Mereka nak tangkap, saya selam. Syuk, saya berenang. Cuk. Macam ikan sepat tu, duduk belakang. Saya kata, "Oi!" Mereka kata belakang pula dah. Mereka pusing, nak tangkap pula. Mereka tak boleh berenang. Mereka jalan lah. Mereka nak tangkap, saya selam.
Saya selam, depa pun selam. Dalam hati awak, depa selam. Depa dah tak pandai berenang, lemah mampu aku. Tengok-tengok awak tak selam, angkat-angkat mata duk pada hayang. Tengok-tengok pak saya duduk di atas dah. Dia lipat wayar telefon tu, dia letak di belakang. Dia duduk-duduk, dia kata apa? Naik! Aku kata naik! Tuan-tuan tahu tak maksud dia apa? Kalau dia kata naik lah, maksud dia hang naik, hang tak kena. Hang tak naik, hang kena. Kalau dia kata naik, maksud dia apa? Hang naik kena, hang tak naik, hang kena. Dua-dua kena. Saya tahu dah, kawan saya naik. Baju tak ambil, tuan-tuan. Lari macam penguin tu. Saya tahu dah naik. Dia bagi wayar telefon. Piam! Kena wayar telefon. Siapa kena tahu satu. Kena dia lipat dua. Kena tuan-tuan. Dia lipat dua. Kena satu lekat dua. Macam kopi O. Dua dalam satu. Tuan-tuan kopi O. Kopi apa ni sedap ni? Kopi O. Piam! Kena lekat dua. Ayah apa dia bagi lagi? Piam! 4. Ayah 4. 6. Habis 6. Ayah tambah dah. Hang balik. Lari balik tuan-tuan. Tinggal ayah. Mak duk tunggu lah. Tepi pintu. 7 suku. Tu awak duk lari tu. Ayah tibai. Dia bagi berapa? 3. Mai aku tambah 2 dia dah. Tengok mak dulu kena 2-3 rotan nak tambah 2 nak bagi 5. Sebab apa? Tu yang anak jadi manusia. Anak kita macam mana? Kena cubit dengan ustaz. Report polis. Report peguam. Saman ustaz. Macam mana anak nak jadi manusia? Ni, macam mana anak kita? Ni, nak kena 3 nak tambah 2. Rupanya ayah saya rotan saya. Bukan mandi sungai. Tahu pasal apa? Pasal tak semayang asar. 7 suku dah nak habis dah asar. Maghrib nak masuk tak semayang lagi. Kepala yang tak semayang siapa? Saya. Tu yang kena teruk. Depa balik habis ya. Saya kena tuan-tuan. Mak kata apa? Habis semayang. Tak semayang. Habis semayang. Kena rotan siapa pujuk? Saya nak tanya lah kakak. Kalau kena rotan siapa pujuk? Mak ke ayah? Ayah pujuk ayah. Ayah dia rotan tarak pujuk lah. Kita lalu depan dia buat dek lah. Dia buat macam tak kenal. Teruk dia ayah. Mak. Eri. Mai. Makan. Kita masa tu. Makan apa? Tak mau. Sakit tak? Pergi ayah ni pun. Mak kata dia. Ayah tiba ayah saya apa? Sakit betul. Dia kata mai lah ni mak masuk. Tuan-tuan gelap apa? Aku bagi dengan wayar telefon dah. Mai masuk. Tak mau. Dalam tak nak mau. Petang tadi tak makan. Tak mau duduk tepi meja dah. Tak mau. Mak ambil suap. Tak mau. 3 pinggan habis. Habis mak kata pergi semayang Aisyah, pergi tidur. Masuklah tidur. Nak tidur tuan-tuan, melentang tak boleh. Wayar telefon. Dapat kena tahu lah. Besar wayar telefon besar tu. Ni, nak tidur melentang tak boleh. Tidur menerap. Tidur pejam mata, tahan ni. Berdenyut ni. Pungkong. Nyut. Bukan kemut kak, berdenyut. Dia kemut lain. Berdenyut. Tahan lah 4 jam tak boleh nak. Wayar telefon ni. Yang kain tu tak boleh gulung. Sebab dia melekat. Tahan masuk. Masuklah seorang lelaki umur 48 tahun. Peganglah botol minyak angin. Dia tolak pelan-pelan. Dia piduk sebelah saya. Dia duduk, dia selak. Dia tengok punggung. Kulit tak ada dah. Keluar darah ni. Dia celup minyak tu, dia sapu. Sambil dia sapu, dia kata apa? Ya Allah. Dia kata, aku buat zalim ke anak aku, ya Allah. Teriak dia. Saya duduk dengar. Oh, hang balon ku, hang teriak. Yang aku ni sakit dengan tanya. Dia teriak tuan-tuan. Dia teriak sungguh. Bila teriak habis, dia angkat kain, dia tutup. Habis dia tutup, dia berdiri. Dia tahu saya jaga. Terus dia angkat takbir. Angkat takbir, terus dia sujud. Ketika sujud, dia doa. Dia bagi saya dengar. Apa doa dia? Allahumma rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, kau jadikan pasangan aku anak penyejuk mata, ya Allah. Jadikan anakku seorang pemimpin. Ni, dia doa saya jadi seorang pemimpin. Alhamdulillah, kerana doa ayah saya jadi seorang pemimpin sekarang. Kalau lah tak kena doa ayah saya, tak tahulah saya nak jadi apa. Mungkin Perdana Menteri yang dapat 2.6 bilion tu apa tuan-tuan. Tapi Alhamdulillah, kerana doa ayah saya jadi manusia tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan, ni korbankan masa ni anak-anak kita. Ni mak ayah kita
cium tangannya sementara ada. Tapi kalau dah tak ada, doa banyak-banyak bang. Apa doa dia? Rabbil fili waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Mari malam ni tuan-tuan, siapa yang mak ayah dah duduk dalam alam barzakh, ikut saya. Biar kita doa. Anak mak kita duduk dengar ni, duduk tunggu. Cuba ikut saya. Rabbil fili waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Allahu akbar. Lapang kubur mak ayah kita. Allahumma anzir rahmah wa maghfirah ila ruhihim. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum. Minta doa untuk mak dan ayah kita yang berada di alam barzakh. Inilah pengorbanan kita, tuan-tuan. Sementara kita masih hidup. Kalau hidup tak pernah doa mak ayah, kita mati so anak kita pun tak doa. Tak ada harapan punya. Lah kita pun tak doa, tambah anak kita nak doa. Sebab tu tuan-tuan, pengorbanan ni, siapa ada mak ayah, telefonlah, baliklah tuan-tuan sementara ada. Ni jiran kita, korban sama. Ni antara jiran-jiran kita bergaduh. Mengaji hebat, masjid tak pernah tinggal, tapi jiran tak bercakap. Kita sakit, siapa tolong? Mak ayah kita di Johor kah? Adik-beradik kita Johor kah? Jiran sebelah. Bang, tengok Bang Min kata tak larat dah. Jiran kita mai angkat, tuan-tuan. Jiran kita bergaduh. Ada di kalangan kita makcik-makcik jadi makcik bawang pun ada. Bawang putih, bawang besar, bawang kunyit, semua ada. Ni duk kata jiran sebelah, jangan bang, pakai elok-elok. Ni korbankan masa, dia kata kita buat tak tahu sudah. Sebab apa? Ingat, dunia tempat meninggal, akhirat tempat tinggal. Dunia ni meninggal semua. Akhirat tempat tinggal kita, baiklah dengan jiran kita. Masaklah mi goreng, bagi dekat sebelah. Ni duk tunggu balik, mi goreng. Bagi, udang banyak. Dia nak balas apa ni? Tiba-tiba dia balas cucuk udang. Tengok-tengok. Cucuk udang. Aku bagi mi goreng, maunya banyak udang. Cucuk udang. Udang pun tak ada. Kalau cucuk udang tak ada. Cucuk badak ada. Badak. Cucuk kodok duk seketui dia atas. Sebab tu kita jangan duk bertikai. Ni, jiran-jiran kita buat baik, pakai elok-elok. Korbankan masa kita, tanya, macam mana? Okey ke? Sihat ke? Kawan kita boleh makan? Ini nama pengorbanan. Sebab itulah kita buat ni hari raya korban ni. Kita sembelih. Sembelih tu tuan-tuan, darah yang mengalir, ampun dosa orang yang buat korban. Dan bulu binatang tu, termasuk kuku dia tanduk, jadi saksi kita di akhirat. Bukan yang tu saja, sebenarnya silaturahim antara kita. Kawan ada pegang tali, ada yang pegang kulit, ada yang pegang kaki. Ni, yang makcik-makcik dapat daging masak, tomeh, ciao! Pakat, hang nak buat apa? Bubuh halia, pakat elok. Ini silaturahim. Sebab tu kalau boleh tuan-tuan, pengorbanan ni cukup besar. Maka setiap tahun kita ada korban. Maksud dia apa? Hari raya korban. Kita macam mana? Digalakkan untuk sembelih. Kalau boleh tuan-tuan, buatlah binatang yang biasa ada di sini. Lembu lah. Kalau tak boleh lembu, kambing. Kalau tak boleh kambing, tak duit sangat. Kita buatlah apa yang boleh untuk kita korban sama-sama kita ni. Saya nak tanya betul-betul lah. Siapa yang orang luar, bukan orang TNB? Cuba angkat tangan. Orang luar. Angkat tangan makcik, orang luar. Udah orang luar punya ramai. Orang TNB, angkat tangan. Ada beberapa orang lah. Yang lain mati habis lah. Duduk di atas tak turun-turun. Dengar aku tingkap lah. Oh, tu ustaz tu kata kita. Sebab tu korban lah masa kita. Orang luar sanggup mai. Ni mai daripada jauh ni. Mai nak dengar. Kipas tak kira dah. Sampai lenguh dah. Lepas tu tangan belah ni. Lagi 2 kipas. Semata-mata apa? Inilah pengorbanan yang kita nak. Sebab tu tuan-tuan, jaga jiran kita. Jaga silaturahim di antara kita. Dan insya-Allah kita ada 2 hubungan. Hablum minallah wa hablum minan nas. Kalau dengan nas pun okey manusia, dengan Allah pun okey. Dan insya-Allah saya dah tekan tadi, banyaklah menuntut ilmu. Pergi datang ni masjid kita ni, surau kita. Nampak kecil ni. Kalau masuk semua pecah surau. Saya mai tanya, surau ni nampak sempit tu, masa mana besar? Dia kata waktu subuh besar. Waktu subuh ni tak ada orang bah. Mailah tuan-tuan. Siapa yang sembahyang korban di sini, Allah turun rahmat dekat kuartus kita. Rahmat. Ni syarat dia, kita ingat Allah. Allah turun rahmat dekat kita semua. Walaupun ada orang yang tak nak sembahyang, tak sembahyang pun ada. Sebab tu kalau boleh penuhlah tuan-tuan. Surau kita ni walaupun nampak sempit, PA system pun dah ada. Aircon pula tu tadi. Saya masuk aircon. PA system pun okey. Tandas pun ikut. Tapi tandas tadi.
Elok, alhamdulillah. Satu lah. Satu tandas ya. Kalau kena semua ni nak terberak, mampus tuan-tuan. Tandas pun elok, tapi elok lah tandas tu kan. Tandas. Ada lagi tandas yang lain kot, dia tambah dah. Tengok ada satu je pun. Okey lah. Ini ada satu masjid saya pergi tuan-tuan, tandas dia punya lah teruk. Tapi yang paling elok tuan-tuan tandas tahu di mana? Di Melaka, di Melaka. Di Melaka tandas bagus. Saya masuk tandas tu. Dia tengok-tengok kan pendapatan masjid tu 400,000. Tandas punya lawa. Duduk-duduk ada pantun tandas tu. Burung merak, ikan lampam, lepas berak silapam. Tu baru betul. Saya ubah dekat sekolah saya. Saya tambah macam mana? Burung merak, ikan lampam Kuala Kedah. Lepas berak silapam, siapa tak pam haram jadah. Gajah nampak lena kan. Merapu sikit lah tuan-tuan. Ni kita kena, ni korban lah. Tuan-tuan yang ada duit, bagi elok. Tandas elok, tambah bagi elok. Bubuh perfume. Tandas terbaik di Malaysia. Tuan-tuan tahu di mana? Masjid Bertam indah. Tandas dia macam bilik tidur. Saya pernah masuk tuan-tuan pukul 12 malam nak terberak. Kita cari mana? Tandas masuk. Tengah berak. Dia keluar macam tu. Bau wangi. Kita duk, hantu lah. Rupanya bukan hantu, perfume. Wangi. Inilah tanda kita nak. Ni kita perelok lah. Kapet bagi elok. Inilah tempat kita, rumah kita. Yang tuan-tuan duk beli tu tinggal semua. Korban untuk surau kita ni. Mai ramai-ramai. Bagi penuh. Sebab ini rumah Allah. Ini rumah kita. Kan, tandas bagi elok. Pernah saya pergi satu masjid tuan-tuan. Tandas. Punya elok. Masuk. Kita terus duduk kan. Duduk selak tak ada. Selak. Lain kali lah. Bawah nak keluar dah. Ni nak buat macam mana? Saya main depan. Main depan pegang macam ni. Bila pegang duduk depan, tak nak keluar tak boleh. Allah nak terang macam mana dia terbalan dengan kok. Lain kali, macam mana dia nak keluar. Lain kali lepas ke belakang, ada timah, bubuh ayak bagi penuh, tolak bagi kena tu kan. Kena tu lah pintu. Konsentrate lah, penantian penuh penyiksaan. Tengah tu konsentrate tu, ada hamba Allah tuan-tuan, dia masuk tandas, dia tolak pintu tandas saya. Tolak terbuka, selak tak ada. Terbuka, saya terkejut. Allah tergelak dalam tandas. Allah. Dia tengok, Ustaz. Lepas tu dia kata pula, Ustaz buat apa tu? Buat apa orang nak terberak, tolak pula. Sebab tu kita ni korban lah. Siapa ada duit, tuan-tuan, pergi tengok rumah Allah tu bagi elok. Inilah rumah kita. Rumah kita yang tuan-tuan duk buat gelok tu mati. Anak tak duk, tuan-tuan. Akhirnya mereka buat homestay. Lain kali apa? Untuk dijual. Ini rumah kita. Sebab itulah tadi pengurusi kata apa? Ustaz tekan sikit supaya surau ni biar makmur. Imarahkan masjid ni. Hebat tuan-tuan, kuartus TNB Gelugok ni ialah hebat bukan kena orang dia. Apabila hebat surau yang ada dalam ni. Hebat ini Allah tengok rahmat. Rahmat semua dah. Allah bagi keberkatan. Rahmat macam mana? Allah tarik bala umum. Bala umum macam mana? Tapi kalau tak ada tuan-tuan jamaah yang ada di surau, ada 2-3 orang, Allah turun bala umum. Bala umum ni semua kena. Bala umum macam mana? Ada kes ragut. Itu bala umum lah. Rumah kita kena pecah. Itu bala umum. Apa mereka buang sampah ke apa, buat benda je tak elok, itu bala umum semua kena. Kerana apa? Kerana rahmat Allah tak turun kat kita. Nak dapat rahmat, penuhi rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan terima kasih banyak-banyak. Saya pun tak larat dah tuan-tuan. Depa kata ada makan, kena habis cepat sikitlah tuan-tuan. Saya main tak makan apa hari ni? Makan apa? Nasi ya? Ya, tak ada nasi ya. Alhamdulillah tuan-tuan. Tuan-tuan baliklah. Hatu saya saja. Jadi terima kasih banyak-banyak yang dapat hadir pada malam ni. InsyaAllah kita jumpa lagi lah. Lama tak drama. Dekat setahun lebih dah tuan-tuan tak masuk Penang ni. Tapi daripada jemput. Sebenarnya saya tak ada masa tuan-tuan, terlalu sibuk. Tapi saya akan baca khutbah di masjid apa nama lah dekat Penang ni, khutbah Jumaat pada 7 ke 8 hari bulan September. Jadi insyaAllah boleh dengar khutbah saya. Khutbah saya cukup menyentuh hati. Siapa dengar pasti menangis. Jadi insyaAllah kita jumpa lagi. Terima kasih banyak-banyak. 2 rakaat pantun. Dengar betul-betul. Pergi ke Dubai membeli meruku kakak yang datang jauh daripada TNB. Bye-bye. Abang semua yang di sini, I love you. Kita jumpa lagi. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.